Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan olehnya untuk kita bersama-sama pada malam ini bagi menyambung pembacaan hadis pilihan pada malam ini insya-Allah. Pertamanya yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung hadis kita. Yang hari ini kita akan baca satu hadis yang separa panjang, tetapi kandungan hadis ini berkisarkan berkenaan galakan untuk dalam kita menimba ilmu agama Islam ni insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar. An Umar qala kuntu ana wa jarun li min al-ansar fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awali al-Madinah wa kunna natawawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalik al-yawm min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik. فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya dan jiran saya daripada golongan Ansar tinggal di satu perkampungan Bani Umayyah ibn Zaid. Perkampungan tersebut berada di bahagian atas Madinah. Kami berdua sering berganti-ganti untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiran saya tersebut menemui Rasulullah pada satu hari dan saya pula akan menemuinya, iaitu menemui baginda satu hari yang lain. Apabila saya menemui baginda, saya akan menemui jiran saya dan memberitahu kepadanya perkhabaran hari tersebut, yang mana berupa wahyu dan selainnya. Apabila dia pula menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan melakukan perkara yang sama. Maka pada satu hari, jiran saya yang merupakan orang Ansar tersebut menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari gilirannya. Maka dia setelah mana pulang daripada menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang telah dengan kedudukan yang sangat kuat. Lalu dia berkata, adakah dia ada di sana? Maka saya merasa sangat Lantas saya keluar menuju kepadanya lalu berkata,
satu perkara yang besar telah berlaku. Sayyidina Umar berkata, maka saya masuk menemui Hafsah. Tiba-tiba saya mendapatinya sedang menangis. Lantas saya bertanya kepadanya, adakah Rasulullah SAW telah mentalak kamu semua? Dia berkata, saya tidak tahu. Kemudian saya masuk menemui Rasulullah SAW. Lalu saya bertanya kepada baginda dalam keadaan saya berdiri, adakah kamu telah mentalak isteri-isteri anda? Baginda SAW menjawab, tidak. Lalu saya terus berkata, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membicarakan berkenaan dengan bagaimana kesungguhan yang ditunjukkan oleh para sahabat di dalam menuntut ilmu. Sahabat ni kelebihan dia adalah dia dahagakan ilmu. Seperti mana yang tuan-tuan yang ada pada hari ini cuba meniru bagaimana semangatnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Mencari ilmu, bersemangat. Dalam hadis ini menceritakan Sayyidina Umar bersama dengan seorang jiran dia daripada golongan Ansar. Apa yang dia buat? Dia buat sebab Sayyidina Umar ni adalah seorang ahli perniagaan. Dia berniaga. Jadi dia berniaga. Ada hari dia berniaga, ada hari dia menuntut ilmu. Jadi dia dengan pair kawan dia ni, daripada Al-Ansar ni tadi, dia akan bergilir. Andai kata sehari dia datang, jiran dia tu tak datang. Kalau jiran dia datang menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Umar tak datang. Bergilir-gilir. Bila seorang datang ambil ilmu, jumpa dengan salah seorang daripada kawan dia dan terangkan balik. Sama juga Sayyidina Umar, kalau dia datang, sahabat jiran dia tak datang, dia dapat bertemu dengan Rasulullah, selepas balik dia bertemu dengan sahabat dia terang balik apa yang ilmu yang dia dapat. Semangat ni yang kita nak. Dalam kita mendapatkan ilmu, dalam kita bersungguh untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk kita saja. Kita bawa ilmu tersebut, kita bagi pula kepada orang lain. Ini semangat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bersama dengan jiran daripada Ansar. Sama juga dengan kita pada hari ini. Yang paling mudah sekali bila kita dapat ilmu, sebagai contoh, dapat daripada masjid, dapat daripada kuliah mana-mana, yang paling dekat sekali dengan kita siapa? Isteri kita, keluarga kita. Bagi sikit tak apa. Ya, bagi sikit tak apa. Walaupun biasa dia dalam kajian, dalam satu pembelajaran, dia dalam berapa persen dia dapat? Tak dapat semua. Selalu mohon. Yang dapat semua dua je. Satu ini. Ini yang dapat dua. Penuh dia dapat. Kita tak dapat penuh. Tak dapat penuh. Ada dalam berapa persen? Antara yang persen yang sikit tu pun kita tak manfaatkan untuk sebarkan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab yang di rumah kita pun tak bertanya pun apa dapat tadi. Risau, dia tanya pun dia risau. Sebab apa? Risau tak dapat apa. Risau kan tak dapat apa. Tapi bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan dapat insya-Allah. Paling kurang sikit. Paling kurang dapat tajuk pun jadilah. Kalau saya dulu masa kecil, dia ada spot check pada hari Jumaat. Apa tajuk khutbah hari ni? Dulu kecil ya, dulu main kat tepi tu. Kan dulu tu tak ada lagi ya. Dulu main di tepi tu. Yang penting dapat tajuk khutbah dulu. Dulu kecil. Nak confirmkan dapat, ada juga dapat sikit. Daripada tak dapat langsung. Jadi ini semangat yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW, semangat untuk mendapatkan ilmu dan disampaikan kepada orang lain. Ini semangat yang kita nak tiru. Baik. Dalam hadis ni juga dicerita pada satu hari. Pada satu hari
bila dia tak datang, Sayyidina Umar tak datang menuntut ilmu tersebut, jadi jiran dia yang Ansar ni tadi bertemu dengan Nabi, dia dapat ambil ilmu dengan Nabi. Bila dia dapat, dia pun dalam satu hari itu dia datang ke rumah Sayyidina Umar. Itu yang disebut dalam hadis tadi, fadaraba babi darban syadida. Dia datang, dia ketuk pintu dengan sangat kuat, darban syadida. Kalau kita zaman sekarang ni ketuk pintu lagi, tak ada dia, semua berpagar. Kita apa? Tekan loceng banyak kali. Itu zaman kita. Tekan loceng banyak kali. Nak kabarnya sungguh, nak kabar satu benda ni. Bila ketuk, Sayyidina Umar pun keluar. Bila keluar, dia pergi, tanyalah, apa kehal? Bahasa kita apa kehalnya? Teruk benar gayanya. Qad hadatha amrun azimun. Ada satu benda yang besar yang telah berlaku. Satu kejadian yang sangat dahsyat telah berlaku. Ni kawan dia bagi tahu kepada Sayyidina Umar. Jadi ni cerita dia agak panjang sikit. Dia ada cerita yang besar. Selepas dia dapat cerita ni, kita skip dulu cerita tu. Selepas dia dapat cerita ni, dia bertemu dengan Sayyidatuna Hafsah. Hafsah siapa? Anak yang juga isteri Nabi. Jadi dia, Hafsah ni, kepada Sayyidina Umar, apa dia pangkat? Anak dan juga ibu. Anak dan juga ibu kepada Sayyidina Umar. Sebab apa? Dia kan jadi isteri kepada Nabi. Isteri Nabi semuanya namanya Ummahatul Mukminin. Maksudnya dua pangkat dia dapat. Dua pangkat Hafsah dah dapat. Baik, dia bertemu, Sayyidina Umar bertemu dengan Hafsah. Pergi jumpa Hafsah dalam keadaan tengah menangis. Tengah menangis. Jadi dia tanya kepada Hafsah, adakah Rasulullah telah mentalakkan kamu semua? Semua maksudnya isteri-isteri Nabi. Dia tanya, adakah Rasulullah telah mentalakkan kepada semua isteri-isteri Nabi? Hafsah cakap apa dah? La adri, tak tahu. Aku tak tahu. Tapi dia dalam keadaan menangis. Baik. Selepas itu Sayyidina Umar pergi bertemu dengan Nabi. Cari Nabi. Dah Hafsah tak ada jawapan. Dia tak tahu. Jadi dia bertemu dengan Nabi. Dan dia tanya kepada Rasulullah, betul ke kamu ni telah mentalakkan isteri-isteri kamu, nisa'ak? Jawab Nabi, la. Jawab Nabi, tak. Jadi apa last sekali disebut oleh Sayyidina Umar? Allahu Akbar. Baik. Kisahnya agak panjang, tapi sekali lagi kita akan pergi kepada kisah tu. Kita tengok dulu kepada perawi hadis. Perawi hadis ni semua orang kenal, semua orang tahu, namanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Mentang-mentang nama Umar, dia bawa kisah hadis daripada Sayyidina Umar ya. Baik, beliau ini telah lahir pada 13 tahun selepas tahun Gajah. Dia antara sahabat yang paling utama, Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk agama Islam pada tahun ke-6 kenabian ketika berusia 27 tahun. Ya. Beliau memeluk agama Islam selepas 40 orang sahabat Rasulullah dan 11 orang sahabiah memeluk agama Islam. Ya, semua orang tahu kot. Semua orang ingat kisah Sayyidina Umar yang ketika macam mana dia masuk Islam daripada surah Taha. Yang adik dia baca tu kan. Fatimah baca, waktu dia pukulnya. Selepas pada tu rasa kesian dan akhirnya dia masuk Islam. Panjang lagi satu, selepas itu dia jumpa dengan Nabi, bertemu dengan Hamzah apa semua tu. Dan akhirnya dia menjadi
menjadi orang yang paling kuat mempertahankan agama Islam. Sebab apa? Daripada doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahad hazainir rajulain. Ya Nabi doakan, ya Allah, kamu izzahkanlah, tinggikanlah agama Islam ni dengan kecintaannya, dengan kasihnya kamu kepada dua orang lelaki ini. Siapa? Bi Abi Jahl atau bi Umar ibn Khattab. Dua orang, Abu Jahal ataupun Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ni dia memang menjadi, orang panggil apa, dapat tu sangat-sangat bonus kepada Islam. Orangnya sangat garang, ya, semua kena garang, boleh tahan juga kasarnya, ya. Tapi dalam keganasan itu, garangnya itu, dia ada juga bila masuk ke dalam Islam, dia jadi orang yang sangat lembut dan sangat baik. Tu hebatnya Islam, bila kita sangat-sangat berpegang dengan Islam. Kalau dia ganas semacam itu, bukan ajaran Islam. Itu je mudah. Kalau kita tengok ada orang yang dia bawa satu kefahaman yang ganas, ganas berbenar lah, itu bukan cara daripada Islam. Tengok macam mana Sayyidina Umar masuk dalam Islam, dia jadi orang yang sangat-sangat baik. Sayyidina Umar ada satu kisah, ketika mana berjalan, dia bawa satu ridak. Apa nama ridak? Short lah ridak dia kat bawah. Tiba-tiba ada orang curi. Sayyidina Umar ni dia orangnya dikatakan sangat tinggi. Kiranya kalau dia jalan sebelah Nabi, orang takut nak dekat. Dia ni tinggi. Tara-tara macam tu pun ada orang berani mencuri juga. Bila mencuri, apa Sayyidina Umar buat? Olimpik Tokyo. Kejar. Sayyidina Umar kejar, apa dia buat? Agak-agak smackdown. Sayyidina Umar dia pergi kejar sambil sebut pada mulut dia, katakanlah aku terima. Maksudnya apa? Mudah bahasanya, cakap je kamu nak. Kalau orang tu cakap ya, selesai. Maksudnya apa? Sayyidina Umar nak hadiah. Kejar bukan nak ambil balik. Nak kejar pahala. Yang tak senang. Benda yang kita sayang, kita tengah jalan, handphone kena ragut je. Apa dia buat? Apa yang ada keliling kita capai, apa yang ada bata kita balik bata, ada kursi balik kursi. Nak kejar tak lalu. Sayyidina Umar sampai macam tu, tak dapat kejar, menangis. Pasal apa? Orang tu tak sempat bagi tahu, kata dia nak. Aku terima, maksudnya akad untuk dia terima tu. Orang tu sampai kesudah tak sebut benda tu. Dia rasa rugilah, pahala tu tak dapat pada dia. Bukan senang. Sayyidina Umar yang ganas macam tu, yang kasar macam tu, akhirnya menjadi seorang yang sangat hebat. Dan Sayyidina Umar ni bila dia masuk ke dalam Islam, kan dia jadi khalifah. Tuan-tuan, khalifah ni bukan kecil-kecil punya pegang. Bukan pegang negeri, bukan pegang negara. Khalifah paling besar ni. Jadi bila dia jadi khalifah, yang di bawah pemerintahan dia ni, negara-negara yang bawah dia ni, dilantik gubernur. Ada satu tempat dilantiknya gubernur, namanya Sayyidina Muawiyah. Kan? Sayyidina Muawiyah Abi Sufyan. Dia ni gubernur, dia ni khalifah. Dan dia ni bersifat, apabila dia masuk dalam Islam, sifat zuhud. Zuhud ni bukan tolak dunia 100% dah. Ambil dunia sekadar. Ambil sekadar. Orang Kelantan panggil sekadar lah. Panggil sekadar. Jadi dia ni biasalah pakai baju compan-campin biasa je lah. Naik pun
Naik apa kenderaan dulu? Naik ke kedai. Itulah. Tuan-tuan biasa dengar kedai bunyi. Biasa kalau di Mekah ada. Saya tak pernah lagi direzeki kan. Ada ke kedai? Tak ada kan? Keldai ni dia masalah dia tak boleh bertemu bersama dengan keldai, tak boleh. Kalau dia bertemu, buruk betul dia punya bunyi. Sebab tu dalam Quran sebut paling buruk suara ke kedai. Buruk tu. Sebab tu kalau di Mesir yang bawa dia jual tong gas. Tong gas macam kita bawa naik lori ya. Elok lawa aja cantik. Tak sana jangan. Kalau dapat tong gas yang tak ada kemik, itu bukan dia. Itu bukan tong gas nama dia. Confirm dia kemik. Pasal apa? Dia longgok atas belakang, bukan belakang keldai tu ada macam tayar dua sikit, ada kayu sikit, bubuh atas tu. Memang kemik-kemik lah. Tema ni bawa kena keldai. Dia nak bagi orang membelinya sambil jalan sambil ketuk tong gas tu. Keteng sambil menjerit ambubah. Nama tong gas namanya ambubah. Dia panggil ketuk. Dibawa guna kedai, orang lain pun ada jual juga. Dia jangan selisih. Kalau selisih, siap. Bunyinya sangat-sangat merdu. Sebab tu biasanya bila dia selisih, tuannya akan tutupkan mata. Dia akan tutupkan mata supaya tak nampak. Baik. Saidina Umar ni dia naik daripada himar tu. Biasa nampak orang biasa. Kebetulan berselisih dengan Saidina Muawiyah. Saidina Muawiyah gubernur. Bahasa kita menteri besar dia. Menteri besar. Agak-agak naik apa? Mercedes lah. Mercedes. Bagi contoh. Naik kereta megah lah. Besar. Gubernur. Pakaian bukan biasa-biasa. Pakaian ada kemas, cukup kemas. Selisih dengan Saidina Umar, dia tak perasan. Tak perasan Saidina. Atas Saidina Umar naik keldai je. Mana nak perasan? Saidina Umar nampak Muawiyah. Dia pun buat nohin juga. Nohin jalan. Selisih. Kebetulan pembantu kepada Muawiyah, dia kata nampak Saidina Umar. Muawiyah tanya, biar benar. Biar benar. Masa kita dia. Biar benar. Ya. U-turn balik. Muawiyah. U-turn cari balik. Jumpa dengan Saidina Umar. Lepas tu apa kata Saidina Umar? Saidina Umar kata, boleh tahan juga kamu. Bahasa kita lah. Boleh tahan juga. Kamu ni aku lantik kamu sebagai gubernur. Bukan untuk bermegah-megah dengan pakaian, dengan kenderaan kamu, bukan. Apa jawab Muawiyah? Itu jadi pimpinan ni. Jadi pimpinan bukan cerai-cerai juga. Apa sebutnya? Wahai Saidina Umar, aku ni gubernur. Di sebelah aku ni bukan Islam. Negara aku sebelah ni bukan Islam. Yang dia orang ni tengok aku, tengok keadaan aku macam mana. Dan kalau dalam keadaan aku menjadi gubernur, dia orang tengok aku ni lekeh biasa, dia akan nampak keisahan Islam tu kurang. Jadi yang tu aku pakai bagi nampak kemas. Bagi nampak kemas. Bukan sebab apa? Sebab musuh Islam tu tadi. Bukan untuk bermegah. Sebab untuk nak khabar pada musuh Islam ni bukan cerai. Islam bukan biasa-biasa. Macam tu. Saidina Umar cakap apa? Okey. Ada hujah. Kita okey lah tu. Lulus. Approve. Dapat job. Selesai. Nak bagi tahunya pada kita apa dia? Satu, nak jadi pimpinan kena cerdik. Kena cerdik. Sebab apa? Pimpinan apa tujuan dia? Untuk bawa Islam. Itu tujuan dia. Bukan berebut saja. Segala peringkat lah. Tak kisahlah peringkat mana-mana pun. Di peringkat masyarakat kita, di kampung kita, di taman kita, tujuannya kita nak bawa izzah Islam. Itu letak dalam diri. Sebab tu tak salah untuk kita tunjukkan apa yang kita ada, tak salah. Syaratnya kena dengan niat. Niat tu yang kena jaga. Baik.
Lagi-lagi time sekarang ni orang banyak bagi bantuan, apa nama tu, tangkap gambar. Boleh tak tangkap gambar time bagi bantuan? Boleh ke tak? Ikut niat. Ikut niat. Tujuan kita, kalau kita nak tangkap gambar, kita bagi tunjuk pada orang, dan untuk galakan orang untuk buat sama macam kita, silakan. Kalau setakat nak bermegah-megah, buat nak tunjukkan dia kaya, hina pula orang yang lebih tua sebagai contoh, jangan. Rugi. Bagi saja sia-sia. Pahala tak dapat, duit habis. Jadi kena jaga-jaga. Tak salah. Okey. Dan sahabat Nabi Sayyidina Umar ni juga tergolong daripada sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. 10 orang tu kan. Dijanjikan syurga. Dan Sayyidina Umar ni, dia tahu yang dia ni akan mati syahid. Dia ni tahu dia ni akan mati syahid. Sebab tu dia ada pernah doa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon daripadamu agar Dikau menanugerahkan aku mati syahid. Mati syahid. Wa mautan fi baladi rasulik. Dia tahu dia nak mati syahid sebenarnya, cuma dia tak tahu mati dekat mana. Macam mana dia tahu? Kan kisah yang ketika sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bersama dengan Nabi atas Bukit Uhud tu kan? Bukit Uhud. Ketika mana empat-empat duduk dekat atas bukit tu, bukit tu gegar. Apa Nabi sebut? Usbut Uhud. Tetaplah engkau wahai bukit Uhud. Kan dia tengah gegar tu, Nabi sebut usbut Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun. Atas kamu ni, disebut pada bukit Uhud, Nabi sebut atas kamu ni ada Nabi. Wa sadiq. Wa siddiq. Nabi sebut ada siddiq. Wa syahadatan. Wa syahidan. Nabiyyun, apa tadi? Wa siddiq wa syahidan. Dua orang yang syahid. Atas kamu ni ada Nabi Muhammad lah. Yang kedua, siddiq, siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa syahidan, dua orang syahid. Nabi sebut. Siapa dia? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Dah tahu dah syahid. Dah tahu syahid confirm dah syurga. Confirm dah syurga. Itu kelebihan yang ada kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Baik, kita tengok dalam hadis ni, kita tengok cerita ni. Kan ketika mana sahabat Nabi, sahabat jiran kepada Sayyidina Umar tadi, daripada Ansar tadi, kan dia datang, dia bagi tahu kata ada satu benda yang besar berlaku. Apa dia cerita dia? Ceritanya berkenaan dengan talak. Berita mengatakan bahawa Nabi telah mentalakkan isteri-isteri dia. Berita. Sayyidina Umar dia, apa dia buat tadi? Apa dia buat lepas dapat berita tu? Dia terus update dekat Facebook ke? Dia terus update dekat Instagram ke? Kat Twitter tak ada. Pergi tanya. Tanya pada Hafsah, tanya pada Nabi. Cari sumber yang sebenar. Yang sebenar. Kita tidak. Kita dapat berita terus masuk ke grup WhatsApp. Tanya dalam grup WhatsApp. Kononnya tanya, tapi sebenarnya tolong sebar sekali. Jadi hati-hati. Sekarang ni zaman fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah ni kena jaga-jaga. Jaga-jaga. Dia tak boleh silap sikit. Jadi milioner tu. Milioner dengan apa? Dengan dosa. Milioner dengan dosa. Sebar sini, orang tolong sebar. Tak pasal-pasal dapat MLM punya apa? Dosa. Ya Allah, tak berhenti. Jangan. Dia di antara kisahnya ada riwayat yang mengatakan berkenaan dengan
kisah di antara isteri-isteri Nabi ni, isteri-isteri, nama isteri ni namanya perempuan. Bila perempuan, dia ada sifat cemburu. Tetapi jangan salah faham, apabila kita membicarakan berkenaan dengan cemburu ni, bukan dianya melemahkan sifat kepada isteri Nabi. Oh, kalau dapat kat puak-puak yang pemikiran teruk ni, dia kata, cemburu ni kira teruk lah, sifat yang aib lah. Tak, perempuan kalau tak ada cemburu, kita panggil perempuan ni tak? Kita tak panggil dia perempuan, sebab perempuan memang sifat dia cemburu. Ayah-ayah lagi dah biasa dah, tak larat layan cemburunya ibu-ibu ni dah tak larat dah, sampai biar kering je lah tak larat nak melayan. Tapi memang sifat dia, begitu juga dengan para ummahatul mukminin. Antaranya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni kan dia muda sikit. Jadi sifat cemburu dia tu mungkin lebih sikit lah. Ada riwayat kan Nabi ada hujurat dengan isteri-isteri yang lain tu kan. Ada satu kisah, Sayyidatuna Zainab bagi makanan kepada Nabi. Masa tu giliran rumah Aisyah. Dan Nabi bawa dalam keadaan di rumah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ada sahabat-sahabat Nabi. Bawa makanan, dapat tahu kepada Sayyidatuna Aisyah. Oh, Sayyidatuna Zainab bagi makanan kepada Nabi di rumah dia, bagi pula kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi dekat rumah dia. Jealous, berasa. Apa dia buat? Seorang riwayat kata sampai tepi tangan tu jatuh makanan. Ada kata kurma, ada kata halawiyat macam tu, manisan macam tu. Apa Nabi buat? Kalau kita macam mana? Hak organ dia tu tentu hak organ. Nabi sambil senyum, Nabi kutip, angkat dan bagi tahu kepada sahabat, makan. Sambil senyum. Apa ayat Nabi? Bahasa kita ni, ibu kamu cemburu, biasalah lagi. Hebat Nabi ya. Sampai ke tahap tu, cemburunya biasa. Maksudnya cemburu tu biasa. Ada kisah lain juga yang dia mungkin berkait juga dengan hadis ni. Antaranya Sayyidatuna Aisyah, dia berpakat dengan Sayyidatuna Hafsah. Sebab tu dia ada kait dengan dalam hadis ni. Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah, dia berpakat. Apa dia pakat ni? Katanya, yang tadi tu dan makanan tu daripada Ummu Salamah. Yang ini kebetulan giliran Sayyidatuna Zainab punya giliran rumah. Dan dia berpakat dengan Hafsah. Apa dia sebut? Kita pakat bila Nabi datang, kita bagi tahu mulut Nabi berbau. Nabi ni kelebihan dia sentiasa wangi, dan Nabi sentiasa amalkan madu. Dia amalkan madu. Madu betul madu betul. Amalkan madu. Memang dia amalkan madu. Jadi dia berpakat dengan Hafsah, kata bagi tahu kat Nabi nanti kalau Nabi datang kamu ada bau busuk, tak tahan. Berpakat. Nabi jumpa Aisyah bagi tahu macam tu. Lepas tu pergi ke jumpa dengan Hafsah pun cakap macam tu. Dipendekkan cerita, Nabi jadi macam pelik, dan dia rasa macam kita nak panggil apa yang sesuai dengan Nabi. Dan akhirnya Nabi menyendiri. Dan ada riwayat kata Nabi mengharamkan madu. Lepas ni aku tak nak dah makan madu. Ada riwayat kata berkenaan dengan madu. Aku tak nak dah makan madu. Haramkan madu. Sampai selepas pada tu Jibril datang tegur Nabi. Sebab apa? Kamu telah mengharamkan benda yang halal.
tabtaghi mardata azwajik, dalam Quran sebut. Kamu mengharamkan benda tu sebab apa? Supaya mendapat redha daripada azwajik, isteri-isteri kamu. Tapi ada riwayat yang lain, bukan sebab madu, sebab daripada Maryah Qibtiyah. Kisah Maryah Qibtiyah yang hamba dan akhirnya jealous apa semua. Nabi menyendiri sama juga, dan Jibril tu pun kata tegur, kenapa kamu mengharamkan benda yang halal? Selepas itu ada riwayat kata Nabi tidak bersama dengan isteri-isteri Nabi dalam tempoh 29 hari. Itu mungkin ada berkait dengan ini. Mungkin nanti kita akan detailkan. Sampai tersebarlah mengatakan Nabi telah mentalakkan semua isteri-isteri Nabi. Okey. 29 hari maksudnya sebulan. Kan Nabi sebutkan syahrul kaza kaza wa hakaza. 10 29. Ada yang Nabi sebut dalam bulan Islam kan, bulan Islam 10 ada 30, ada 29. Baik, kita tengok sedikit daripada penghujung kepada hadis ni. Hadis ini menunjukkan kesungguhan Sayyidina Umar ibn Khattab dalam menuntut ilmu. Macam kita sebut tadi, kesungguhan dia untuk dapatkan ilmu. Time dia tak dapat hadir, dia bersungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut bersama dengan jiran itu. Silih berganti, tukar. Macam tu juga kita dapat sikit, bagi sikit. Dapat masuk dekat dapat ilmu sikit, masuk dekat WhatsApp sikit. Masuk dalam grup paling mudah untuk kita nak buat pahala je. Kita tulis bismillah je. Tulis dalam grup, tulis contoh sebagai pagi-pagi, tulis bismillahirrahmanirrahim. Orang tengok dan dia baca, ataupun dia baca dalam hati, dapat pahala. Senang. Tunggu nak buat tak buat, itu baru bismillah je. Kalau benda-benda lain, orang sekarang mungkinlah lebih semangat sikit, video-video apa semua kan. Sebab tu orang banyak share video dalam dalam grup-grup, dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Mungkin ada share video-video ni masuk dalam grup. Mungkin daripada grup tu ada 100 orang, yang tengoknya 2 orang. Okey lah tu. Dalam konsep bisnes, kita bukannya kita ada 100 orang pelanggan, bukan 100 orang beli balik. Return sale tak dapat balik, tak dapat 100, mungkin 20%, mungkin 10%. Macam itulah gaya. Sama juga kita nak buat pahala. Baik, antaranya juga kisah ini menunjukkan bahawa seorang Muslim itu seharusnya memikirkan soal kehidupannya di dunia. Maksudnya apa? Sayyidina Umar berniaga, nak dapat ilmu, sungguh nak dapat ilmu, tapi dia bahagi. Sehari aku pergi sini, sehari aku berniaga. Sehari aku pergi jumpa dengan Rasulullah, sehari aku berniaga. Jangan tinggal. Sebagai contoh, dalam tempoh sekarang semua ada masalah ekonomi. Jangan tinggal terus. Orang berniaga, tinggallah, harapkan Allah dan Rasul sahajalah. Salah. Usaha kena usaha. Itu sebab tu dalam kaedah, mungkin dalam kaedah sufi lah, kaedah sufi, dalam kita bekerja, kita berusaha, kita bekerja tu bukan sebab kita nak, sebagai contoh kita nak buat amalan tu, kalau sufi, bukan sebab nak pahala tu, sebab Allah nak tengok usaha tu. Sama juga orang dalam niaga ni, bukan semata-mata bekerja tu, berniaga tu untuk dapat keuntungan, tak, sebab Allah suruh usaha. Usahalah tak ke mana pun. Tak boleh nak mungkin berniaga di luar, niagalah di tempat-tempat yang boleh, dalam grup ke. Usaha insya-Allah ada. Usaha insya-Allah ada. Sebab Allah nak tengok usaha, bukan kejayaan tu. Dia nak tengok usaha dia.
Walau bagaimanapun pekerjaan sama sekali tidak menghalang beliau, iaitu Sayyidina Umar, daripada mendalami Islam. Mendalami Islam. Ayat Allah sebut dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah akhirat di dalam apa yang telah diberikan kepada kamu oleh Allah, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kamu. Janganlah kamu mencari kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Ini maksudnya kalau kita dunia kita nak, dan akhirat pun kita nak. Jangan risau berkenaan dengan rezeki. Setengah orang dia nampak di masalah ujian dan rezeki. Bila dia nampak ujian, dia dapat ujian, dia fokus pada ujian. Kesilapan banyak daripada kita. Dapat ujian, dia fokus kepada ujian. Sedangkan yang sepatutnya apa dia? Bila dapat ujian, memikirkan macam mana nak keluar daripada ujian tersebut. Kalau duduk fikir ujian je, sampai kesudah tak habis. Sebab tu kita kena mencari jalan keluar daripada ujian tersebut. Dan jangan pertikaikan rezeki. Rezeki ni Allah bagi ikut orang. Tuan-tuan yang cukup berpengalaman bab rezeki ni, saya cukup yakin dan percaya. Rezeki ni Allah bagi, kadang-kadang tu bagi lepas hidup. Yang penting hidup. Allah bagi ngam-ngam. Betul? Allah bagi ngam-ngam. Allah bagi sekian. Contoh, bulan ni Allah bagi banyak. Sebenarnya dia nak keluar lagi banyak. Bulan ni dapat sikit, tapi dia punya pengeluaran itu sikit. Aturan tu siapa buat? Allah Ta'ala buat. Jadi jangan salahkan ujian, cari penyelesaian. Jangan pertikaikan rezeki. Rezeki tidak pernah salah alamat. Baik. Dan untuk akhirnya, dalam hadis ni disebutkan, ada riwayat hadis yang lain, dia berkait dengan kisah Ghassan. Dia isu peperangan. Baik. Inilah contoh kasih para sahabat yang tidak terhingga kepada Nabi SAW. Kehebatannya sahabat-sahabat Nabi ni, dia bersungguh kasihnya, dan juga isteri-isteri Nabi, cemburunya yang kita sebut tadi adalah sebab dia nak kasih kepada Nabi. Maksudnya apa? Kasih kepada Allah. Jangan dilihatkan fokus perbincangan kita cerita tu tadi berkenaan dengan cemburu, tak. Sebenarnya hukum selepas daripada tu, hukum yang terhasil daripada cemburu tersebut. Jadi moga-moga daripada hadis ni memberikan kita satu galakan, satu semangat untuk kita terus mencari ilmu. Tak kira kita berada di mana. Kalau contoh sebelum ni mungkin kita tak dapat datang ke masjid, carilah ilmu-ilmu ataupun kuliah-kuliah di sosial media, di YouTube. Dua-dua ni ada sebagai contoh. Banyak ustaz-ustaz kita ada dalam tu. Ambil ilmu tu, insya-Allah kita dapat sikit, kita sebarkan juga kepada orang, insya-Allah. Dan moga-moga itulah menjadi saham kita walaupun kita dah tak ada nanti. Itu sahaja yang terbesar, insya-Allah. Cukup sekadar itu untuk hadis ini. InsyaAllah kita sambung pada yang akan datang berkenaan dengan hadis yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.